Buletin 1.30, anda bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, Yang di-Pertuan Agong ke-16 bakal diketahui. Skim MySalam manfaat 3.69 juta isi rumah B40. Adalah skim yang menawarkan perlindungan kakak kepada golongan B40. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja bagi memilih Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong yang baru berlangsung hari ini. Pemilihan Ketua Utama Negara bagi tempoh 5 tahun itu dibuat secara undi rahsia oleh 8 Raja-Raja Melayu yang hadir. Apa kata terus ke Istana Negara Jalan Dutar bersama wartawan Ridwan Hussein yang berada di perkarangan istana sejak awal pagi tadi. Kongsikan sedikit perkembangan di sana, Ridwan. Baik, terima kasih J di Sri Pentas, dan untuk makluman mesyuarat khas Majlis Raja-Raja bagi memilih Yang di-Pertuan Agong ke-16 baru sahaja berakhir dengan keberangkatan pulang Raja-Raja Melayu kira-kira jam 12.45 tengah hari tadi. Dan keberangkatan pulang dimulai dengan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, disusuli Raja Perlis Tuanku Syed Syirajuddin Putra Jamalul Lail, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah serta lain-lain sultan, dan ianya diakhiri dengan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan ini merupakan petanda yang dikabarnya bahawa Sultan Pahang akan menjadi Agong baharu negara Malaysia. Dan media baru sahaja diberitahu bahawa mesyuarat khas itu dipengerusikan oleh Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, dan bagi memilih Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara sebentar tadi. Dan mesyuarat bermula 11.15 pagi hari ini dihadiri semua Raja-Raja Melayu kecuali Sultan Kelantan iaitu Sultan Muhammad ke-5. Dan Raja-Raja Melayu yang berangkat untuk menghadiri mesyuarat khas itu adalah Sultan Perak, Sultan Nazim Shah, Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, dan Raja Perlis Tuanku Syed Syirajuddin Putra Jamalul Lail. Turut berangkat sama Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah, dan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dan pemilihan itu sebenarnya diadakan susulan peletakan jawatan Sultan Muhammad ke-5 sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15. Dan ketika ini jawatan Yang di-Pertuan Agong disandang oleh Sultan Perak, Sultan Nazim Shah yang juga Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Dan saya baru sahaja dimaklumkan bahawa satu kenyataan akan dikeluarkan sama ada oleh pihak Istana Negara ataupun pihak pemegang mohon besar Raja-Raja. Dan saya kira itu sahaja perkembangan yang boleh saya bawakan dari Istana Negara. Kita kembali bersama J di Sri Pentas. Silakan J. Terima kasih Ridwan dari Istana Negara. Seterusnya, kabar gembira buat 3.69 juta rakyat golongan B40 berusia antara 18 hingga 55 tahun. Mereka bukan sahaja menerima bantuan sara hidup rakyat, bahkan bakal mendapat manfaat daripada inisiatif terbaru melalui Skim Pelindungan Nasional B40 atau MySalam yang menawarkan pelindungan insurans dan takaful kesihatan secara percuma. Pelancaran skim MySalam disempurnakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Putrajaya. Ia adalah langkah signifikan kerajaan untuk merangka dasar pembangunan kewangan yang lebih inklusif di Malaysia sekaligus meningkatkan kadar penembusan insurans dan takaful bagi kumpulan sasar itu. Pada tahun 2017, kadar penembusan insurans dan takaful dalam kalangan B40 yang bekerja adalah masih rendah pada kadar 30.3% berbanding dengan kadar 50.4% bagi kesemua rakyat bekerja. Kita berharap MySalam dapat meningkatkan penembusan insurans dan takaful untuk golongan B40
kerana ini amat bermakna dan penting dalam usaha kita meningkat taraf dan kualiti kehidupan kumpulan ini. Beliau turut mengumumkan sumbangan permulaan skim terbabit sebanyak 2 bilion ringgit daripada syarikat insurans dan takaful Great Eastern. Menerusi skim MySalam, penerima yang layak akan mendapat pelindungan kesihatan secara percuma untuk 36 jenis penyakit kritikal termasuk kanser, serangan jantung dan Alzheimer. Penerima juga layak mendapat bayaran one-off sebanyak RM8,000 jika dikenal pasti menghidap salah satu daripada penyakit kritikal itu. Bayaran harian sebanyak RM50 juga diberikan kepada penerima yang menjalani rawatan di hospital kerajaan untuk tempoh maksimum 14 hari setahun. Bagi penerima yang layak, tuntutan boleh dilakukan mulai 1 Mac depan. Dalam pada itu, bagi menangani isu penyakit tidak berjangkit NCD yang tinggi dalam golongan B40 pula, Kementerian Kesihatan bakal memperkenalkan skim peduli kesihatan atau PEKA yang akan diumumkan pada 28 Januari ini. Skim MySalam dan PEKA B40 ini akan saling melengkapi antara satu sama lain. Kedua-dua skim ini berkongsi prinsip sosial yang sama, iaitu memperluaskan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang diperlukan, mengurangkan beban kos sara hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, skim PEKA B40 yang memberi fokus kepada pengesanan awal terhadap NCD juga akan ditawarkan kepada penerima bantuan sara hidup BSH yang berumur 50 tahun ke atas. Skim itu merupakan projek perintis tahun ini dengan peruntukan sebanyak RM100 juta. Disempurnakan oleh Vivo V11 dan Vivo V11i. Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim hadir ke proses serahan fail pendawaan kes cabul membabitkannya di Mahkamah Session Kangar Perlis hari ini. Beliau yang kelihatan bertongkat tiba jam 8.30 pagi tadi di perkarangan mahkamah. Dokumen diserahkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nordin Ismail kepada Peguam Datuk Seri Syahidan Talia Rohana Abdul Latif dan Zuhair Ahmad Zakwan di hadapan Hakim Ainul Syahrin Ahmad. Berdasarkan kertas pertuduhan, Datuk Seri Syahidan didakwa melakukan amang seksual dengan menyentuh tangan hingga ke bahu seorang remaja berusia 15 tahun dalam sebuah kereta. Perbuatan dilakukan di tepi jalan perkarangan Stadium Tuanku Said Putra, Kangar, jam 11.30 malam 20 Oktober lalu. Kesalahan dilakukan mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Sabit kesalahan berdepan hukuman penjara tidak lebih 10 tahun serta sebatan. Mahkamah menetapkan 15 Februari untuk proses pengurusan kes termasuk menentukan sama ada kes akan dibicara atau digugurkan. Pada 12 November tahun lalu, Datuk Seri Syahidan mengaku tidak bersalah. Setakat yang dimaklumkan kepada media tadi, keluarga mangsa masih berhasrat untuk tidak meneruskan kes berkenaan. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Teluk Datuk Loh Chee Heng mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas dakwaan membuat 2 tuntutan palsu bernilai RM33,380 4 tahun lalu. Bekas Wakil Rakyat berusia 41 tahun itu membuat pengakuan berkenaan di hadapan Hakim Muhammad Sabri Ismail. Mengikut pertuduhan, Loh didakwa bertindak mengelirukan prinsipal dengan mengemukakan dokumen kelulusan pengeluaran peruntukan dan kertas kerja sambutan Hari Guru Dun Teluk Datuk pada 8 Jun 2015 berjumlah RM13,380. Dia juga didakwa membuat tuntutan palsu sebanyak RM20,000 untuk program Pesta Tanglong pada 23 September 2015. Bagaimanapun, kedua-dua program kemasyarakatan berkenaan tidak dilaksanakan. Loh dituduh mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak lebih 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 yang mana lebih tinggi. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM40,000. Tertuduh juga diarahkan menyerahkan pasport kepada mahkamah 25 Februari depan sebutan semula kes.
Seterusnya, seorang penolong pegawai tadbir di Universiti Sains Malaysia USM ditahan riman selama 4 hari berhubung kes salah guna kuasa dan rasuah membabitkan hampir RM140,000. Perintah riman dibenarkan penolong pendaftar Muna Maria Azmi di Mahkamah Magistrate Georgetown, Pulau Pinang. Wanita berusia 42 tahun itu ditahan kira-kira jam 12 tengah hari semalam di pejabat SPRM ketika hadir untuk memberi keterangan. Menurut sumber SPRM, siasatan awal mendapati suspek telah menggunakan kedudukannya dengan mencadangkan syarikat milik sendiri bagi kerja pembekalan dan perkhidmatan di Pusat Sukan dan Rekreasi Universiti berkenaan bagi tempoh tahun 2013 hingga 2017. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Pengarah SPRM Negeri, Datuk Wan Ramli Wan Abdullah, ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu namun enggan mengulas lanjut. Status terkini projek laluan rel Pantai Timur ECRL, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memaklumkan bahawa beliau tidak mengetahui sama ada kontrak kepada China Communication Construction Company Limited CCCC sudah ditamatkan atau tidak. Tapi dah tamatkan ke belum? Saya tak tahu. Saya bawa balik ni betul-betul ni. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Bagaimanapun, jelas beliau untuk menangani masalah terbabit adalah dengan menamatkan kontrak, tetapi kerajaan perlu membayar pampasan yang mencecah hingga berbilion ringgit. Laporan media baru-baru ini mendakwa Malaysia sedang dalam fasa mencari kontraktor baru bagi menerajui projek ECRL selepas menamatkan penganugerahan kontrak itu kepada CCCC. Memetik maklumat sumber, kerajaan sedang merangka usaha supaya kos pembinaan projek rel mega bagi manfaat penduduk Pantai Timur itu dikurangkan kepada separuh berbanding nilai awal iaitu daripada 81 bilion kepada hanya 40 bilion ringgit. Fraser and Neff Holdings Berhad FNN memperuntukkan 30 juta ringgit perbelanjaan modal bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2019. Perbelanjaan modal itu bagi meningkatkan keupayaannya dalam penawaran format pembukusan dan produk baru. Is that 30 million as a result of the government soda tax? The answer is yes and no. Yes, as in directionally we have already wanted to invest. No, it was not because of the soda tax. Without the soda tax, we will also have invested in that because we also need to come out with product that meets the new requirements of our consumers. So it actually helped us to put down the money and say, yeah, let's do it lah. Menyentuh mengenai sasaran ekspor pula, beliau berkata syarikat mahu mencapai jualan 100 juta ringgit ekspor ke negara-negara Islam menjelang tahun 2020. Terdahulu berlangsung mesyuarat agung tahunan syarikat itu. Di sebalik prestasi kurang memberangsangkan dicatat tahun lalu, ekspor kayu kayan dan produk kayu di Malaysia dijangka meningkat kira-kira 3% kepada 23 bilion ringgit pada 2019. Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, Nur Cahaya Hashim berkata, ia dipacu oleh strategi mereka untuk memasuki pasaran baru yang akan menjadi benteng kepada ketidaktentuan ekonomi global. Buat two-prong strategi lah kedua-duanya. Make use of kita punya FTA and so go to the new emerging market yang mungkin kita tak ada apa-apa lagi trade, but there's something yang kita, apa tuan kata, try to diversify marketnya. Try to diversify market. For example, like India. India has not become kita punya trading partners, but now we have a trade with them. And then also ada apa tu, Oceania countries. So kita akan leverage lah. Ketika ini, Malaysia mengeksport produk kayu ke lebih 120 negara termasuk Jepun, Korea Selatan, China, Amerika Syarikat dan United Kingdom sebagai negara pengimport utama. Sementara itu, produk perabot menyumbang 35% daripada keseluruhan nilai ekspor Malaysia. Pada 2018, ekspor kayu kayan dan produk kayu Malaysia dijangka merosot 4% kepada 22.3 bilion ringgit berbanding 23.22 bilion ringgit yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Bagi Januari hingga November tahun lalu, jumlah ekspor industri kayu negara mencecah 20.45 bilion ringgit.
Ibarat sebuah permata yang tersembunyi di sebalik kota metropolitan, sebuah bangunan usang bertukar wajah bagaikan sebuah pesta kerajaan dijangka bakal menjadi destinasi hub komuniti seni budaya. Bertempat berhampiran Jalan Petaling Ibu Negara, bangunan itu dahulunya adalah antara pawagam lama yang popular sekitar tahun 70-an. Menyedari ia tidak lagi berpenghuni dan tidak sedap mata memandang untuk pelancong yang bertandang di sekitarnya, sekumpulan komuniti dikenali Rex KL yang juga nama asal pawagam itu tampil memberi sinar baru sempena Tahun Baru Cina ini. Mereka yang terdiri daripada pelbagai latar seperti arkitek, usahawan dan bidang seni ini mahu mengembalikan nostalgia Tahun Baru Cina ke satu dimensi unik, biarpun ia di bawah bangunan konkrit yang usang. Bangunan Break Cinema yang dah lama terbiar, dia dah tukar jadi hostel, and then kita nak masuk, nak buat rejuvenation project untuk membangunkan sebagai satu bangunan for arts and culture space, untuk to bring the youth back to KL and to put more life back in this part of KL. Lokasi seumpama ini membuktikan prospek positif bukan sahaja kepada aspek perniagaan semata-mata, malah pendekatan komuniti kesenian ini juga diharap mampu menjadi destinasi ikonik, simbol penyatuan masyarakat majmuk di negara ini. I come to Chinatown quite often, but it's just, I think sometimes in the city, you've got the Twin Towers and all the tourist things. I like things which are very different. I think it's important, as I said, to see a different side of KL as well. So, yeah. Lokasi ini masih dalam fasa pengubahsuaian, namun akan terus mengekalkan ciri-ciri indie serta nostalgianya yang tersendiri. Bertemu kembali, Basuki Jahajapurnama BTP atau lebih dikenali sebagai Ahok dibebaskan dari rumah tahanan Mako Brimob pada pukul 7 pagi tadi. Bagaimanapun, pembebasan Ahok dilakukan secara tertutup tanpa dapat dikesan oleh petugas media yang berada di lokasi. Ahok yang ingin dikenali sebagai BTP sebagai singkatan kepada nama penuhnya sebaik dibebaskan telah dijemput oleh anak sulungnya Nicholas Sean. Difahamkan bekas Gubernur Jakarta itu dibawa pulang ke kediaman keluarga yang tidak dinyatakan lokasinya. BTP dipenjara 2 tahun selepas didapati bersalah melakukan penghinaan ke atas agama Islam melalui pidatonya ketika berkempen pada pilihan raya daerah di Kepulauan Seribu pada September 2016. Seorang jururawat lelaki ditahan di Arizona, Amerika Syarikat atas tuduhan melakukan serangan seks terhadap seorang wanita yang berada dalam keadaan koma. Perbuatan itu terbongkar apabila wanita yang dalam jagaannya itu melahirkan seorang bayi lelaki pada Disember lalu. Polis berkata suspek ditahan apabila DNA bayi itu didapati padan dengannya. Suspek yang dikenal pasti sebagai Nathan Sutherland berusia 36 berdepan satu tuduhan serangan seks dan satu tuduhan salah laku terhadap individu dewasa yang tidak berdaya. Bayi lelaki itu dalam keadaan baik dan kini dijaga oleh keluarga mangsa. Susulan skandal terbabit, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Penjagaan Kesihatan itu meletak jawatan. Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi tidak akan membenarkan Presiden Donald Trump menyampaikan ucapan di State of the Union sehingga beliau membuka semula pentadbiran kerajaan. Tegas beliau, Kongres secara keseluruhannya bersetuju untuk tidak membenarkan Trump menyampaikan ucapannya yang dijadual pada 29 Januari. Dewan Perwakilan tidak akan berkompromi lagi memandangkan penutupan separa pentadbiran kerajaan kini memasuki hari ke-33 paling lama dalam sejarah Amerika Syarikat. Tambah Pelosi, ucapan Presiden di State of the Union terpaksa ditangguhkan beberapa kali susulan penutupan itu. Trump masih enggan untuk tunduk kepada Kongres yang secara majoriti membantah pembinaan tembok sempadan Amerika Syarikat Mexico. 800,000 kaki tangan persekutuan terkesan dengan penutupan itu. Ketua Pembangkang Venezuela Juan Guaido mengangkat sumpah selepas melantik dirinya sendiri sebagai pemangku Presiden negara itu sekaligus meminggirkan Presiden Nicolas Maduro. Upacara mengangkat sumpah itu dibuat di hadapan puluhan ribu penyokong di Caracas, Venezuela. Guaido mendapat sokongan penuh daripada Amerika Syarikat, Kanada dan beberapa negara Amerika Selatan
yang lain bagi mengambil alih pentadbiran Venezuela yang dipimpin Maduro sejak tahun 2013. Ekonomi negara yang kaya dengan hasil minyak itu dilaporkan semakin merosot di bawah pemerintahan Maduro. Setakat ini, 13 maut dalam ketegangan bantahan menentang pemimpin berhaluan kiri itu kebanyakannya disebabkan cedera ditembak. Maduro terus berkuasa dengan sokongan tentera dan Rusia yang menghantar 2 pesawat pengebom ke negara itu untuk mengambil bahagian dalam latihan tentera. Sementara itu, Presiden Nicolas Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat. Beliau turut mengarahkan diplomat Amerika Syarikat meninggalkan negara itu dalam tempoh 72 jam. Tindakan itu diambil selepas pengiktirafan Amerika Syarikat ke atas Juan Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang baru. Presiden Donald Trump dilaporkan berkata, Guaido adalah satu-satunya pemimpin kerajaan yang sah setelah mendapatkan sokongan majoriti daripada rakyat Venezuela. Mengakhiri Buletin 1.30, saksikan usaha seorang lelaki yang menjadikan bahan terbuang kepada reka bentuk haiwan terancam di Paris, Perancis. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.